Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Hairul Muna binti Kasmun, pelajar OUM Batu Pahat, semester 4, sesi Mei 2023. Ingin membentangkan subjek pengenalan kepada komunikasi ABCC 1103. Okey, topik yang akan dibicarakan ialah bagaimana media sosial mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Okey, seperti yang kita ketahui, seiring dengan peredaran masa yang pantas berubah, perkembangan teknologi maklumat juga semakin hari mengalami rentak perubahan yang pantas. Penggunaan internet di seluruh dunia bukan sahaja di negara-negara maju, malah di kebanyakan negara membangun meningkat dengan pesat dan mempengaruhi gaya hidup masyarakat masa kini. Okey, penggunaan internet di seluruh dunia amnya dan di Malaysia khususnya telah melalui satu era di mana peningkatan mendadak dan terus berkembang dari tahun ke tahun hinggalah ke hari ini. Okey. Revolusi media baru. Sedar ataupun tidak, bersedia ataupun belum, kita semua sebenarnya sudah berada di pintu gerbang revolusi media yang menggabungkan pelbagai platform media sosial yang telah pun bermula dan akan terus mengubah corak hidup masyarakat dunia pada hari ini dalam berkomunikasi antara satu sama lain. Laman rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, Friendster, MySpace, Blogspot, YouTube, Flickr adalah contoh media sosial yang sangat tinggi penggunaannya pada masa ini, kini. Seakan telah menjadi satu kemestian bagi pengguna internet hari ini untuk melayari laman rangkaian sosial ini untuk mereka berkomunikasi, bertukar-tukar pandangan, berkongsi pendapat dan minat, memuat naik dan memuat turun video atau gambar, di samping membincangkan isu-isu semasa secara santai dan terbuka. Contoh pertama, Facebook. Dalam Facebook, laman rangkaian sosial ini telah dilancarkan pada bulan Februari 2004 yang dimiliki oleh Facebook. Ia telah diasaskan oleh Mark Zuckerberg. Sehingga kini Facebook mempunyai lebih daripada 500 juta pengguna aktif yang mewakili individu, organisasi, pertubuhan dan apa sahaja yang boleh digunakan untuk berhubung dengan orang lain. Okay, kedua, Twitter. Twitter adalah sebuah laman web yang dimiliki dan dikendalikan oleh Twitter yang menawarkan rangkaian sosial dan perkhidmatan microblogging. Ia membolehkan pengguna menghantar dan membaca mesej pengguna lain iaitu dipanggil tweets. Maklumatnya sangat pantas dan mendepani media lain untuk melaporkan sebarang perkembangan. Okey. Untuk link pula, link adalah laman rangkaian sosial berorientasikan perniagaan. Ditubuhkan pada Disember 2002 dan dilancarkan pada Mei 2003. Ia digunakan terutama untuk rangkaian profesional. Pada 2 November 2010, link mempunyai lebih daripada 80 juta pengguna berdaftar, merangkumi lebih daripada 200 buah negara dan wilayah di seluruh dunia. Untuk MySpace pula, ibu pejabat MySpace adalah di Beverly Hills, California. MySpace menjadi laman rangkaian sosial paling popular di Amerika Syarikat pada Jun 2006. Menurut ComScore, MySpace telah menggantikan pesaing utamanya iaitu Facebook di peringkat antarabangsa pada April 2008. Okey, akhir sekali Friendster. Friendster merupakan sebuah laman web rangkaian sosial. Ia berpusat di Morgan Hill, California. Friendster mempunyai lebih 115 juta pengguna berdaftar dan lebih 61 juta pelawat untuk sebulan. Ia adalah antara 600 laman global terkemuka berdasarkan trafik web pada laman tersebut. Okey, selain yang dinyatakan di atas, laman rangkaian sosial popular lain ialah Digg, Orkut, Badoo, Tumblr, Uppernick, Netlog, Meetup, Zanga, Hypozopia and Classmate. Kini terdapat juga laman web rasmi yang dibangun sendiri
sendiri di Malaysia seperti icon.my, face.my, appear.my, e-kawan yang mana menggunakan media bahasa Malaysia selain menawarkan pelbagai fungsi rangkaian sosial asas. Okey, seterusnya untuk manfaat penggunaan laman rangkaian sosial. Kita tahu manfaatnya banyak. Yang pertama, media sosial ini boleh merapatkan penglibatan rakyat dengan kerajaan. Okey. Contohnya, dengan adanya Facebook dan Twitter, segala maklumat dan info terkini lebih pantas untuk disebarkan dan mudah untuk dicapai oleh pengguna internet. Sumber daripada Unit Pemodenan dan Perancangan Pengurusan Malaysia menjelaskan sehingga 8 Jun 2011 terdapat sebanyak 107 buah agensi kerajaan telah membangunkan dan mengguna 70 Facebook, 19 YouTube, 36 Twitter dan 23 blog serta 4 Flix. Ini menunjukkan kerajaan juga telah mengambil langkah yang proaktif untuk menjadikan laman rangkaian sosial ini sebagai media baru untuk berkomunikasi dan menyebarkan maklumat kepada rakyat seiring dengan peredaran masa. Okey, seterusnya, sebagai alat untuk menyampaikan maklumat, ideologi, mencari ahli, seterusnya sebagai penggerak. Okey. Koperasi Sahabat Interaktif Malaysia (KOSIM) merupakan koperasi online pertama di Malaysia. Menggunakan Facebook dan blog untuk menyebarkan maklumat dan menarik individu-individu menjadi anggota koperasi. Komunikasi koperasi ini diwujudkan dalam laman rangkaian sosial Facebook. Semuanya dilakukan secara online. Seterusnya, sebagai alat pemasaran. Facebook sebagai alat pemasaran paling murah kerana ia adalah percuma untuk mengiklankan barangan, mempromosi produk mahupun servis terkini. Malah promosi melalui Facebook dilihat sebagai alat pemasaran yang amat berkesan kerana ianya boleh berkembang dan membina satu rangkaian komuniti bisnes yang besar. Tanpa sedar kita boleh buat duit dengannya. Maklumat daripada pelanggan seperti pertanyaan dan komen juga dapat dilakukan dalam masa nyata. Okey, sebagai alat dakwah dan penyebaran maklumat. Dakwah pada era ini tidak lagi terbatas tetapi perlu disebarkan tanpa sepadan lokasi, masa dan lapisan masyarakat. Okey, peranan laman rangkaian sosial untuk memberi dakwah kepada golongan remaja khususnya adalah sebagai satu cara yang berkesan kerana golongan ini yang gemarkan gadget-gadget, teknologi seperti pelengkap interaksi sosial seperti Facebook, Twitter dan juga MySpace dengan hanya menghantar sepotong hadis dan huraian ringkas melalui komputer atau telefon bimbit, ia boleh sampai kepada seramai mungkin orang di dunia. Ini dilihat sebagai satu pendekatan dakwah ala baru. Okey, selain itu, internet, media sosial dapat menghubungkan silaturahim antara rakan-rakan lama dan baru. Mengeratkan persahabatan yang telah terjalin dengan rakan yang dikenali maupun yang hanya dikenali di alam cyber sahaja. Ia juga dapat menjejak kasih teman-teman lama dari serata dunia. Okey, seterusnya, media sosial menghilangkan tekanan stres, bekerja dan mengisi kekosongan jiwa. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini ada yang menggunakan media sosial sebagai mengisi masa lapang diorang dengan mencari maklumat, menambah kenalan. Okey, itu untuk kebaikan. Okey, seterusnya panduan untuk menggunakan laman rangkaian sosial ni. Antara langkah-langkah yang perlu diambil ialah berhati-hati dalam memilih dan menerima kenalan yang diterimui dalam rangkaian sosial. Okey. Tidak mudah percaya dengan identiti yang dipaparkan kerana terdapat pelbagai kes identiti palsu melibatkan orang yang baru dikenali. Ini boleh membuka jalan kepada berlakunya pelbagai jenayah. Okey, seperti rompak dan penipuan. Okey. Selain itu, tidak sesekali klik pada pautan atau menerima dan memasang perisian yang diterima daripada orang yang tidak dikenali. Hati-hati ketika meletakkan gambar atau mesej yang boleh memberi petunjuk kepada identiti dan lokasi sebenar pengguna. Okey, last sekali, kita hendaklah sentiasa peka
dan mengambil langkah keselamatan seperti tidak sesekali mendedahkan maklumat peribadi seperti nama penuh, alamat, rumah, nombor kad kredit, nombor PIN, kata laluan pekerjaan, identiti majikan dan sebagainya. Okey, seterusnya mengenai buli cyber. Apa yang awak perlu tahu? Apa yang kita perlu tahu? Okey, buli cyber ini adalah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti email, laman rangkaian sosial seperti Facebook, mesej atau permainan internet. Perbuatan buli cyber lebih dahsyat daripada perbuatan membuli yang lain. Okey, pembuli sukar untuk dikenal pasti kerana mereka boleh merahsiakan identiti sebenar. Selain itu, pembuli cyber lebih mudah bersekongkol berbanding pembuli lain kerana bilangan individu yang boleh turut serta tidak dihadkan dalam dunia cyber. Okey, berlaku dalam dunia cyber yang tidak bersempadan ini menyukarkan mangsa untuk melindungi diri mereka. Buli cyber juga boleh berlaku selama-lamanya iaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, malah 365 hari setahun. Okey, sekiranya anda adalah mangsa buli cyber, bincang dengan orang yang boleh dipercayai, iaitu ibu bapa, kaunselor atau guru. Simpan email, mesej atau imej buli sebagai bahan bukti. Jangan balas mesej teks atau email buli. Okey, punca berlakunya buli cyber ini ialah pertama, kerana ketidakpuasan hati terhadap seseorang. Dua, kekurangan ilmu pengetahuan mengenai penggunaan internet. Tiga, sikap individu yang ingin berseronok dan bergurau di media sosial. Empat, kekurangan pemantauan ibu bapa terhadap penggunaan internet. Okey, hentikan buli cyber. Okey, antara langkah mengatasi buli cyber, pertama, memberikan kesedaran melalui kempen dan iklan. Dua, mengkaji dan mewujudkan undang-undang cyber. Tiga, memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan cyber. Lima, empat, bekerjasama secara multilateral dalam membantras jenayah cyber. 5. Menggunakan perisian antivirus terkini. 6. Meningkatkan keselamatan cyber negara. Okey, antara cadangan dan rumusan yang perlu kita lakukan bahawa Malaysia dalam usaha mengikut jejak langkah negara maju yang lain dalam membantras jenayah buli cyber. Pelaksanaan undang-undang yang telah dilaksanakan antaranya ialah usaha sama oleh kementerian pihak berkuasa dan badan kanun kerajaan seperti PDRM, SKMM, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui talian kasih Mercy Malaysia, platform media sosial Facebook, Twitter, Instagram dan boleh juga melakukan insiden keselamatan cyber kepada Pusat Bantuan Cyber 999. Okey, oleh yang demikian, setiap individu berperanan untuk menghentikan jenayah buli cyber ini di alam maya dengan tidak menyokong dari awal akan perbuatan ini. Sama ada dengan melaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya, mengambil cakna terhadap undang-undang dan literasi media sehinggalah membuat laporan beramai-ramai kepada pentadbir aplikasi yang berkaitan berkenaan penyalahgunaan laman web dan oleh pembuli cyber tersebut. Okey, sekian dahulu. Terima kasih.